dengan Rasul maksudnya kita mengimani Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul ramai. Nabi Rasulnya kerjanya umumnya mubasyirin wa munzirin. Dan Allah Ta'ala berikan bersama mereka mukjizat. Memang ada bab mukjizat khas dia akan bicara nanti. Pasal mukjizat mesti ada pada setiap Nabi dan Rasul. Cuma banyak sikit, popular tak popular je. Dan wajib i'tikad bahawasanya Nabi-Nabi dan Rasul ni mestilah ada sifat yang mesti ditasdikkan pada mereka. Itulah sidik amanat tabligh batanah, murnikan apa-apa yang nama lawan pada empat itu. Dan sifat harus pada Rasul yang mereka bersifat dengan sifat manusia biasa yang tak menjatuhkan martabat mereka. Mesti betul akidah tu. Dengan umumnya sebut Nabi Rasul mesti a perfect person. A perfect person. Dia ialah orang yang manusia sempurna. Dia tak ada cacat cela dari segi fizikal dan tak ada cacat cela dari segi nak menyelesaikan visi dan misi Rasul. Saya modern dengan sikit bahasa tu je. Dia tak pernah ada istilahnya cacat kurang, apatah lagi menggagalkan visi dan misi sebagai Rasul. Itu dia punya keyword besar untuk kalau ada apa-apa kemusykilan nanti dalam bab-bab tu yang istilahnya menggagalkan visi dan misi Rasul untuk istilahnya dakwah, dan nanti akan jadi hujah pada umat, pada kaum bahwasanya dakwah telah disampaikan tapi mereka yang degil tak mahu beriman. Mesti dipegang Nabi Rasul memang atas visi dan misi ini, dan tak pernah ada di antara mereka yang unsukses. Semua sukses di atas tugas itu. Satu, kalau ada nanti apa-apa tak betul, Nabi buat dosa, Nabi buat maksiat, Nabi buat khianat, Nabi ada suka bini orang, Nabi ada bunyi-bunyi, Nabi buta, Nabi cakap tak fasih, Nabi pun kena kurap, Nabi pun rabun, Nabi pun ada kasih ada benda disembunyi dalam hati, tak mau cerita kat umat. Ni ai bunyi pelik tu. Nabi pun ada yang bodoh, Nabi pun ada kafir juga. Nabi pun jual bahala. Buat kecil-kecil jadi orang bodoh, duk sembah Tuhan, duk sembah matahari, duk sembah bulan. Lepas tu baru jadi Nabi Rasul, baru beriman elok-elok. Sebelum tu dia pun sesat. Woi, jaga tu. Dan jangan tak tahu tuan-tuan, ustaz-ustaz model lah ni yang keluar radio kan, ada yang baca tafsir cakap macam tu. Bisa dengar ada ayat Quran yang telah ditafsir, yang mereka buat hujah di situ, kata Nabi Muhammad ni sebelum dia datang wahyu dia sesat. Mana dia? Surah Wadduha tu. Wa wajadaka dhallan fahada. Terjemah macam mana? Adakah tidak Allah Ta'ala dapati kamu dalam keadaan sesat, kemudian Allah Ta'ala bagi petunjuk? Ada ustaz yang keluar dalam Radio 3, dia kata Nabi Muhammad pun sebelum dapat wahyu dia dalam keadaan sesat. Nabi sesat ya? Betul? Quran kata sesat? Quran kata sesat, tuan-tuan pandai pula tak kata sesat. Ni yang kata kena ngaji elok-elok kalau ambil mentah-mentah style Wahabi itu yang bab ketuhanan sesat, bab Rasul pun sesat tu. Pasal ambil Quran mentah-mentah ni memang punca sesat. Tambah pula bab-bab macam tu lah, bab Rasul tu apa? Rasul sesat. Ada lagi tak apa? Nabi Adam. Nabi Adam ke Nabi Rasul tak? Betul? Nabi Adam ni salah satu daripada 25 ke? Betul? Nabi Adam berdosa tak? Jawab dia. Kalau berdosa, kalau tak berdosa kenapa keluar dari syurga? Jawab dia. Tu dah larang, mestilah buat dosa. Orang macam dia tak dosa pula tapi kena halau dari syurga. Pandai jawab. Ini mesti pernah mengaji ni. Kalau pernah mengaji tahu. Kalau tuan-tuan tak ada, tuan-tuan tercengang. Dia tanya apa ni, jawab apa ni, dia gelak apa ni. Kalau tuan-tuan anda kata Nabi Adam pun berdosa lah, tu yang dia turun ke syurga, dia turun daripada syurga. Nabi Adam berdosa kan Nabi Adam? Tak. Betul kata berdosa. In Rabbana zalamna, ya Allah kami telah zalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau kau tak ampun kami, ampun ni buat dosa. Tambah pula pandai ayat Quran sikit. Quran sebut surah ni, ayat ni, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam telah derhaka. Adam, Allah kata Adam derhaka. Faghawa, dan sesat Nabi Adam. Allah pun kata sesat.
Jangan main mentah-mentah ayat Quran kan. Yang ni yang kata kita kena tengok apa ulama tafsir hurai, pasal mereka hurai dengan mereka telah tengok semua. Satu ayat Quran, bukan satu, semua ayat Quran, semua hadis yang ada. Ini konkulasinya yang kita belajar kita ni. Wajib mereka sidik amanat, tak boleh fatana, mustahil lawan tu, harus bersifat dengan sifat manusia biasa. Itu konkulasi dia. Huraian memang kena jumpa depan lah. Cuma saya nak lontar-lontar gitu, nak kata apa? Kalau tengok ayat Quran, just pretend just one ayat, ataupun just one place dalam Quran, pakai mentah-mentah pula, dia akan jadi macam mana bab ketuhanan lah. Allah Ta'ala di langit. Kalau nak kira ayat Quran, Allah Ta'ala bukan kata di langit, dia kata dia bersama dengan kita. Tu nak buang mana tu? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. He is with you wherever you are. Itu nak buang mana ayat Quran tu? Ayat kata di aras tu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, nak buang mana? Ada ayat Quran lain pula. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wherever you face your face, Allah is there. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wherever you face your face, there is Allah face there. Allah pun ada face juga. Yang buat sesat. Jadi di mana Allah? Wherever you face, or di aras, or di langit, or with you. A, B, C, D. Ada satu lagi Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir pada kamu daripada urat tengkok. 5. He is nearer than your urat tengkok than you. E. Mana? A, B, C, D, E. Semua sesat. Jawab. Tambah satu lagi soalan. Baitullah wa ma'allah. In the Kaabah. Why? Baitullah, Allah house. Kalau arash baru duduk. Kaabah, Baitullah, bait tempat tinggal. Bukan di arash lah, di bumi. Di dalam Baitullah. A, B, C, D, E, F. Ada F jawapan. Pilih. Sajalah buat lawak-lawak dalam bentuk tu, tapi bukan lawak ni lah. Salah besar buat akidah. Kalau mengaji bodoh-bodoh, just pakai ayat Quran satu, lepas tu kau nak gedi-gedi, kau nak pakai ayat Quran tu. Apa konkulasi dia? Ada bab ketuhanan dah belajar. Saja sentuh balik tu, bab Nabi Rasul pun sama. Satu, yang tu kaedah ahli sunnah wal jamaah apa? Satu, bila kita tak tengok kaedah ahli sunnah wal jamaah, tengok style Wahabi, yang tu yang kita jumpa pelik-pelik bab Nabi Rasul. Tuan-tuan biasa dengar lah, ada ustaz aja, ustaz moden dia kata apa, mak dengan ayah Nabi ahli neraka. Macam dengar? Ada Oi. Betul ke mak ayah Nabi masuk neraka? Itu kisah Nabi Ibrahim jual bahala tu, bapak dia jual bahala. Betul lah. Adakah Nabi yang bapak dia sembah masuk neraka? Kalau ada Rasul lah yang bapak dia masuk neraka, nanti orang kata apa? Bapak kau masuk neraka, sembang lebih. Gagal lah. Macam mana nak selesai tu? Cerita tu macam mana? Betul tak betul? Mak ayah Nabi tak ada seorang pun yang masuk neraka. Tak ada. Anak ada, isteri ada, tapi mak ayah tak ada. Allah Ta'ala telah memelihara keturunan semua Nabi-Nabi Rasul. Nabi Ibrahim tu bukan bapak, tu bapak mentua pula. Bapak menakan. Nak jumpa tu memang jumpa depan. Kitab kita ni antara kitab yang dia cerita sebiji-sebiji. Satu. Apa kemuskilan tu dijawab. Siap, satu, huraian. Yang ni yang kita punca bila tak belajar betul-betul dengan kitab, dengan apa ulama hurai tu, kita tu panduan hilang. Satu, ulama ajar kita belajar dengan format dulu. Baru pergi ngaji tafsir. Istilahnya belajar ambil L dulu, baru dreba. Jangan dreba dulu, baru ambil L. Boleh faham macam tu kan? Betul ke format dia macam tu? Tuan-tuan bawa pilot, bawa ke terbang dulu ke pergi belajar, ke belajar dulu baru jadi pilot? Tuan-tuan tak biasa jadi pilot pun lantak ambil lah, takkan tak faham teori tu kan? Mesti belajar dulu. Pula tu belajar simulasi dulu kan? Simulasi tu tak? Belajar main game dulu. Tekan masuk kokpit, tekan enjin ni. Saya pun minat juga tu main game, main apa power flight pula dah. Apa simulasi lah, simulator, flight simulator.
bawa kapal terbang, bawa Boeing, tu dia tengok meter. Dia briefing nak belajar bawa kapal terbang, nak bagi naik aja tuan-tuan. Tiga hari tak cukup, tu pun berapa jam menghadap komputer. Boom meletup. Sengit. Boom, boom, boom. Tak lepas. Landasan pendek. Tak lepas, tak naik. Tak naik. Speed lagi. Manual lah tu. Kalau auto senang, main game auto senang. Siapa apa pandai. Ni macam bawa kereta terbang betul ni. Siap ada vibrate lagi. Habis. Terbakar. Boom. Mission fail. Nak boleh mission accomplish tu 3 hari kan. Bawa sekali je. Bawa sekali lagi meletup lagi. Kita apa ni? Belajar puas-puas dulu dengan format, baru pergi bawa betul. Saya saja nak sebut tu, kita belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tasawuf, baru terjun ilmu tafsir, baru selamat. Ni tafsir ni macam mana ni? Selama duk belajar fiqh tak pernah jumpa ni. Macam mana nak buat? Dia akan cari jalan macam mana nak selesai ayat Quran tu. Ni fiqh tauhid tak pernah belajar, terjun je ayat Quran macam ni. Tu jadi rupa tadi tu. Duk kata Nabi Muhammad sesat, Nabi Muhammad duk main parit kecil-kecil, dia pun mat kampung aja, macam-macam bahasa kan. Nabi Adam pun derhaka juga, dia pun jahat. Nabi Daud pun teringin kat bini orang, cerita macam-macam. Nabi Ayub duk semayang, ulat jatuh, ambil ulat buah di atas kepala. Biar benar. Ambil ulat balik buah atas kepala, biar betul. Nabi Rasul begitu rupa. Takkan dakwah rupa gitu. Tengok orang tabligh pakai baju kuning sikit je pun dah tak teringin nak ikut, tambah ada ulat ambil buah atas kepala, lagi kita lari. Gila bapak ni. Macam mana nak betulkan cerita tu? Gila lo. Macam mana pun memang jumpa tu saja lontar-lontar tu kan. Pasal kita beriman dengan Rasul ni, maksudnya kita wajib imani apa yang sepatutnya wajib, bersihkan apa yang mustahil, dan apa yang haruskanlah pada mereka, jangan mustahilkan. Tapi harus yang tak menggagalkan visi dan misi mereka sebagai Rasul, yang tak menjatuhkan martabat mereka. Baik. Sikit lagi dia sebut tu. Jadi di atas kata harus, wajib, mustahil, harus tu, fayajibu lahumul amanatu, maka wajiblah bagi mereka itu amanah, wa yastahilu didduha, dan mustahil lawan amanah, wa huwa khiyanah. Wa yajibu lahum sidqu, dan wajib bagi Rasul siddiq, wa yastahilu alaihim didduha, mustahilah lawannya, wa huwal kadhib. Wa yajibu lahum al-fatanatu, wa yastahilu alaihim didduha, wa huwal al-ghaflatu wa adamul fatanati. Wajib fatanah dan mustahil atas mereka lawan fatanah, iaitulah pelupa dan ketiadaan cerdik. Wa yajibu lahum tablighu ma amarahumullahu bitablighihi lil khalqi, dan wajib bagi mereka itu Nabi Rasul menyampaikan apa yang memerintahkan mereka oleh Allah Ta'ala dengan menyampaikan dia bagi makhluk. Wa yastahilu alaihim didduhu, dan mustahil atas Rasul lawannya, di sebaliknya, wa huwa kitmanu zalik, menyembunyikan demikian itu, menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan wa yajuzu fi haqqihim al-aradul basyariyatu, dan harus bagi mereka itu Rasul ialah aradul basyariyatu, adalah sifat-sifat kemanusiaan allati la tuaddi ila naqsin. Sifat kemanusiaan ni syaratnya yang tidak membawa kepada kekurangan fi maratibihimul aliyati, pada martabat mereka Rasul yang tinggi itu, wa kamal martabat mereka yang tinggi itu. Okey, ayat dia selesai di situ untuk menguraikan wajib 4, mustahil 4, harus 1. Baik. Wa kamalul imani bima zakarna an yakuna makrunan bid dalil, fa naqulu fi bayani zalik. Baik, umumnya kat Rasul hak tu kita kena belajar dan kena faham. Itulah kalau ikut fasal yang kita bicara yang pertama ni daripada 5 fasal. Dan dia kata umum kita dah faham yang tu, okey, cantik, tapi takkan tu je dah, upgrade dah sikit. Itu sekolah tadika punya. Kita nak faham macam saya lontar-lontar ni tu, nak faham detail dan apa kemusykilan boleh dijawab berserta dengan dalil. Kata dia wa kamalul iman bima zakarna, kesempurnaan iman dengan apa yang telah kami sebut, sifat wajib, sifat mustahil, dan apa yang harus pada Rasul itu, sempurnanya dia ialah an yakuna makrunan bid dalil, bahawasanya adalah ia ma zakarna, itu apa yang telah kami sebut adalah disertakan dengan dalil. Apa hujah? Apa hujah di sini? Apa hujah di amanah? Apa hujah mesti di tabligh?
Apa tu? Apa hujah dia fatanah? Jadi eloknya dengan berdalil. Fanaqulu fi bayani zalik, maka kami nak kata pada nak menjelaskan demikian itu. Ya jibu li rasul. Sambung nanti. Insya-Allah. Jadi ke depan kita ni memang dia nak bagi penjelasan dan huraian satu-satulah beramanah, untuk sidik, tabligh, fatanah, kenapa mustahil. Lepas tu apa-apa kemusykilan yang macam saya lontar tadi tu, semua ada ni. Cuma take time lah, agak panjang juga lah. Antara bab panjang disebut bab mukjizat. Mukjizat dalam bab kitab ni tuan, antara yang panjang. Nanti kalau kita baca sebulan 2 kali ni, setahun pun tak habis lagi bab mukjizat. Mukjizat saja. Lepas tu bestnya kitab ni, dia cerita mukjizat. Dia bukan saja cerita mukjizat yang kata benda tu pelik dan luar biasa, tapi dia cerita dengan kaedah berfikir di mana munasabahnya mukjizat itu dengan dia relatekan dengan ilmu sains. Macam mana tangan Nabi boleh keluar air? Memanglah kita kata orang Ta'ala nak bagi keluar, keluarlah. Apa faktor sains yang boleh menyebabkan boleh keluar air daripada tangan? Diuraikan kan? Dan kita masuk akal. Oh, betul. Simple aja nak beriman benda tu. Dia akan tunjukkan cara berfikir macam mana. Penaklukan akal dia best. Best kan? Cuma take time lah. Okey, bila tu? Kami soon. InsyaAllah. Kita sambung nanti yajibu li rasul alaihi wassalatu wassalam al amanatu. Jadi kita tangguh situ, yang baik pada Allah Taala. Silap salah kasar pasal tak sedap dengar tu, silapan kat saya. Jangan pun soalan kalau ada sekitar yang terdekat kita bicara, saja saya lontar-lontar sikit tadi. Kokot ada yang nak jawapan awal ke apa ke tentang apa-apa isu yang sekaja diletup-letupkan tadi kan. Terutama apa kita bicara tadi, perbezaan Nabi Rasul, pastikan faham elok-elok di mana beza Nabi Rasul. Jangan nafikan Nabi itu berdakwah, jangan nafikan tu. Jangan nafikan tu. Soal kalau ada. Menyampai dakwah, ya. Oh. Pasal ada masa yang panjang anak dia pun tak ikut, macam Nabi Lut pun isteri dia pun antara yang dahaka yang tu kan. Macam mana istilah sukses tu? Baik, bagus soalan tu. Istilah sukses atas sebut ulama, sukses tu di atas apa yang dia buat dan bukan keberjayaan hasil apa dia kerja. Sukses tu ialah visi, tanggungjawab apa yang diamanahkan diselesai. Itu sukses. Sukses tu bukan hasil daripada kerja dia dapat. Tidak. Satu, walaupun Nabi Nuh selama 9 umumnya bahasa bundarkan pada 1000 tahun, walaupun masa 1000 tahun hanya beberapa orang ikut dia sukses pasal dia cekal dan tabah dalam berdakwah. Itu sukses dia. Walaupun tak ada orang ikut, pasal sukses bukan apa yang orang ikut, tapi apa yang kau buat, itu adalah sukses. Satu, kita kerajaan Islam ada lagi tak? Itu keseluruhan gagal lah semua. Harga minyak turun tak? Harga minyak dunia turun. Ni nak turun lagi ni ke 87. Dia kurangkan subsidi. Okey. Bagus nama jawab lah. Apa cerita tu? Apa kau nak aku tu dah lah, harga minyak dah lah. Asal nak cerita ialah sukses tak sukses tu. Kita ngaji-ngaji kadang-kadang orang ngapal tak hafal pun. Nak kerja dakwah orang tak ikut pun. Sukses tak sukses? Sukses bukan apa hasil, tapi apa kau buat. Apa yang kita buat. Satu, kita tak diajar berpuas hati dengan bila kita berhasil. Bila berhasil tu yang kuasa tak ada balik tu. Ya, kita dah dapat. Lepas tu, boom, hilang. Pasal apa? Dah rasa itulah sukses? No. Satu, sukses adalah buat kerja apa orang Ta'ala perintah. Itulah sukses. Satu, Nabi Isa sukses. Sampai naik ke langit, sampai orang nak bunuh dia. Sukses lah tu. Okey, rasa jawab kalau dengan takrifan sukses tu macam tu, sukses. Okey, kita faham, jelas. Yang tu yang tak gagal visi dan misi dia. Maksudnya, atas kata dia lantikan orang Ta'ala, terima wahyu, apa yang nak disampaikan dia sampai, dan tidak ada hujah sebenarnya orang nak argue dia. Peribadi orang tak boleh petikai,
Keturunan pun orang tak boleh jadikan sebagai alasan kata keturunan tak elok, pasal Allah Ta'ala dah pelihara semua. Daripada kecil semua adalah daripada akhlak yang baik-baik, dah diperakui oleh manusia dengan gelaran yang baik-baik. Jadi ya Rasulullah orang bertikai. Jadi maksudnya degil degil, bukan pasal gagal, tapi memang degil, memang degil. Jadi dia sukses sebenarnya pasal kerja dia buat. Betul. Lain kalau ada Nabi Muhammad ni sebelum dia jadi rasul, dia jadi nabi. ya. Dia bersuluk semua kan. Jadi kalau kita bahas pada guru yang mengajar ilmu tasawuf ni, dia ambil syariat tu okey tak? Dia kata Tang suluk tu. ya. Oh. Kalau ambil jadi soalan yang ditanya adalah kalau orang bersuluk apa pasal ambil syariat pada Nabi, Nabi pun sebelum terima wahyu dia bersuluk apa tu. Jadi bersuluk tu atas kaedah tu. Kalau ambil suluk dengan kaedah tu tak betul. Pasal dari segi kaedah syariat, sehingga bab ni memang kita akan jumpa nanti insya-Allah. Bab Rasul ni dia apa yang dilalui oleh Rasul, selagi yang memang melalui dia, walaupun sebelum dia jadi Nabi Rasul, walaupun benda tu bukan khusus ibadat, tapi bila dia buat lalu ikut dia pernah melaksanakannya, dia ada pensyariatan di situ. Cuma atas wajah sunat ke, harus ke, itu ada penelitian ulama lah. Jadi kalau masalah suluk tu, atas kata umum nak kata boleh bersuluk tu memang ada lah. Kalau ikut atas kata bersuluk tu memang ada. Cuma ada kait dan huraian lah, ada terma dan syarat yang mesti ditunai sebelum Rasul dan selepas Rasul. Yang selepas tu dia tak bersuluk macam tu lah, tapi sebenarnya dia suluk. Dia jadikan hujah tak? Yelah, kalau dijadikan hujah tu hal, cuma dia hujah bersyarat, dia tak boleh semutlak. Maksudnya kalau kata nak bersuluk sampai pasal masa tu dia tak ada tugasan, dia tidak ada tanggungjawab menyampai pasal tak dapat wahyu. Jadi dia menyendiri dengan sebab tak ada tugasan dan tak ada tanggungjawab dengan umat. Masa tu boleh lah. Betul lah tu. Orang yang tak ada tugasan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar dan dia tak diperlukan dalam masyarakat, bahkan orang macam dia tu bersepah bohong dengan bahasa itu, maka bolehlah dia pergi suluk duduk dalam gua, dalam bukit ujung Jumaat pun tak payah pergi pasal 10 km nak masuk pergi tempat dia, jauh pada orang, duduk ujung kampung. Ujung kampung apa? Duduk dalam hutan, duduk dalam gua, duduk atas puncak Cameron Highland silap sebut pasal ada masjid sorry puncak mana Gunung Everest bohong tu. Maksudnya tempat tak ada orang, jadi memang boleh bersuluk, tak ada masalah tu. Itu pun dengan syarat ada isteri tak? Tak ada isteri, tak ada anak, tak ada anak murid yang tunggu dia nak mengaji, tak ada orang yang dia tu wajib cari nafkah untuk dia bagi nafkah. Dia pun tak ada harta benda yang kena urus, yang dipatutnya dia kena pergi haji, yang ada zakat kena tunai. Tak ada urusan tu, boleh pergi suluk, hisap tu yuk. Tapi kalau ada isteri, kau kena bagi nafkah, anak kau kena jaga. Jadi kau buat ada ilmu, kau kena ajar orang. Banyak orang kampung kau sesat, duk sembah pokok, duk sembah tokong, duk jadi wahabi, duk jadi syiah apa ni, kau wajib dakwah, kau tak boleh suluk, haram. Tu kata dia bersyarat. Jadi Nabi sebelum dia dah jadi ada perintah dakwah, jadi tak ada hukum tu, lepas tu boleh bersuluk. Lepas tu dia suluk je, tak ada lah pasal dah ada tanggungjawab. Jadi memang betul dakwah, memang betul ada hujah, tapi hujah bersyarat. Orang yang macam tu baru boleh suluk macam Nabi. Dia suluk yang apa, yang guru tarekat kata ni bukan yang tu zaman Nabi tu cuma jadikan hujah saja atas nama suluk tu. suluk. Bila atas syariat ni dia kena lakukan Nabi Muhammad buat syariat atas sembahyang semua. Ya. Cuma nak suluk ni apabila kita nak menyelesaikan masalah diri. Kan? Ya. Saya faham lah. Ya. Nak menyelesaikan masalah diri tu kita perlu bersuluk. Macam orang pergi, macam orang tabligh dia keluar 30 hari 30 hari. Ya. Suluk tu berfaham betul kan? Jadi pahaman orang masyarakat lain. Tu masalah kan. Bila kita tak duduk dalam Tempat tu. Contohnya Ustaz. Pejabat agama nak tangkap orang tarekat. Sedangkan jawab kawan dia kita tak betul. Macam mana dia nak tangkap? Okey.
Ni nak hujah apa? Ya. Tapi kita tengok kadang-kadang kesilapan kita ni kita tahu. Kita letak dulu. Salah. Kesalahan tu sebelum memeriksa apa yang salah. Masuk duduk dalam tu. Contohnya arkam lah. Bila dulu macam kita memang kata arkam tu salah. Apa? Masalah kita tu salah. Tapi tu baik. Bila dah kita masuk duduk dalam tu baru kita kenal arkam tu apa. Sehingga kita ada baru boleh tahu apa salah betul. Masalah dia orang tarekat ni pun lebih dua kan. Umumnya kata salah. Dia letak salah dulu. Sebab dia tak imbah benda tu. Dia tak merasai. Sedangkan kita tengok, dia tengok apa kitab-kitab berkenaan dengan Taurat ni banyak sangat. Kitab ayat dulu ni semua menceritakan bab tu. Ya. Ya, betul tu. Jangan tanya tentang suluk itu sendiri. Ya. Itu yang kata dari segi suluk tu yang kalau ikut dari segi kaedahnya memang ada pensyariatan itu. Cuma itulah dia bersyarat. Tu yang kalau atas sebut tarikat pun menyalahkan semua tarikat adalah salah, tak betul. Nak kata semua tarikat betul pun tidak. Pasal tu yang kata dari segi semak betul ayat tu. Memang kena semak. Macam kata tabligh, orang tengok luar orang tak biasa ikut tabligh, orang kata tabligh tak betul. Bila dia duduk, baru rupanya dia dapat tabligh, dapat hidayat dengan sebab dia masuk tabligh. Sikitlah sebut-sebut macam tu kan. Jadi macam mana nak tengok tu? Kena tengok betul-betul, nilai betul-betul apa yang betul salah tu. Jadi itu yang dia bersyarat dan kena tengok. Dan kena tengok uraian dan kena tengok pendetilan. Tabligh pun kalau sebut contoh ke tabligh, buat tarikat. Jadi itu yang kata kita masing-masing mesti ada ilmu untuk meletakkan hukum tu. Pasal bila letak hukum maksudnya waktu syai' bi syai'. Meletakkan satu di atas satu, tak dapat tidak, nak letak ni mesti kena tempat dia. Kalau tidak dia jadi zalim dan salah. Mesti letak tempat. Jadi ada tempat yang kalau tadi lah, suami ada isteri ada anak, tapi pergi suluk, tinggal dan bagi nafkah. Tak betul. Ada anak isteri kena bagi nafkah, keluar tabligh dakwah, tinggal. Anak isteri pula tak takwa macam mana bapak dia takwa, bahkan takwa. Jadi kalau anak isteri pun takwa macam mana bapak takwa, boleh tawakal gila punya. Dia pun tawakal, buat kerja lillahi ta'ala punya. Tawakal, macam mana tawakal burung. Bapak pun tawakal burung, anak dengan isteri pun tawakal burung. Tak apa, jalan. Kalau dua-dua semua tak boleh tawakal, bapak pun tak boleh tawakal rupanya. Keluar tabligh tu minta, ada duit lah, ada duit lah. Saya tak ada duit ni, bini saya nak makan. Han tak boleh keluar dakwah punya tu. Wajib hang pergi cari duit tu. Pergi cari sebab. Itu dia ada disiplin. Bila langgar disiplin ni tak ikut peraturan ni yang jadi masalah. Semua bab. Jadi yang itulah. Jadi kena yang besarnya kena ada ilmu, belajar elok-elok. Apa bab tu mesti ada hitam putih, black and white dari segi mana hak dan batil. Dan pastikan yang hak adalah kita memang tahu dia hak dan batil, pastikan macam mana kita duk belajar lah mana hak dan batil itu. Jadi kalau saya kata macam mak Nabi Rasul tadi, tak betul kebangsaan. Tak mana tak betul tu. Saya tunjuk tadi satu. Bukan kata borong-borong, bodoh-bodoh itu. Mana dia yang sebut tak betul tu dan mana yang perlu dibetulkan. Macam tu lah. Satu-satu. Maksudnya macam tu kot. Jadi kita hati-hati, bagus ada peringatan dan perhatian supaya jangan umum terlalu menjalah dan terus gila kata betul aja pun masalah juga. Pasal ada yang ambil kesempatan itu jadi tak betul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.